lahnun khafi ini ada maksud khafi ni maksudnya ringan ataupun tersembunyi ataupun kecil. So dia adalah kesalahan yang kecil lah. Dan kedua adalah kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata iaitu lahnun jali. Baik. So dalam dua jenis kesalahan ni dia ada situasi-situasi tertentu yang mana kalau berlaku situasi ini dia termasuk dalam kategori sembunyi ke ataupun kesalahan yang jelas. Jadi kita lihat, tapi sebelum tu kita lihat dulu apa maksud kesalahan yang jelas dan apa hukum kesalahan yang jelas ataupun lahnun jali ini. Okay. Hukum yang dipersetujui oleh para ulama, hukum kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang besar ini adalah haram dan berdosa. Tetapi ada situasi dia lah, dia jadi haram dan berdosa sekiranya kita sengaja buat ataupun kita tahu kita tidak tahu ilmu Al-Quran itu tapi kita tak nak belajar. Dan so kat situ situasi dia akan jadi hukumnya akan jadi haram dan berdosa lah. Sebab hukum membaca dengan tajwid, hukum membaca dengan betul ini hukumnya adalah wajib. So kalau kita tak buat, sengaja tidak mahu belajar, sengaja membuat kesalahan yang besar, kesalahan yang jali, maka dia akan jadi haram dan berdosa. Tetapi Allah itu Maha Pengampun, Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Allah itu tidaklah membebani hamba-Nya dengan perkara yang kalau kita tak mampu buat, Allah ampunkan kan. Jadi sekiranya tidak disengajakan, sekiranya kita tengah belajar, masih dalam pembelajaran dan kita terlupa dan terbuat kesalahan tersebut, maka hukumnya adalah dimaafkan. Dan saya pernah jumpa juga situasi di mana pelajar itu Down syndrome. So Down syndrome ni dia ada kecacatan fizikal lah yang menghalang dia untuk contohnya menyebut huruf dengan betul, untuk membaca dengan betul. Jadi keadaan itu pada ketika itu kalau dia buat kesalahan jali, sekiranya dia buat kesalahan yang jelas ini, maka hukumnya dimaafkan, diampunkan. Tetapi untuk orang yang sengaja buat dan tidak mahu belajar, hukumnya adalah haram dan berdosa lah. Dan kita kalau boleh muhasabah balik kan, kita baca Al-Quran untuk mendatangkan pahala. Kita baca Al-Quran untuk menenangkan fikiran kita, tenangkan hati kita dan baca betul-betul. Tetapi ada keadaan di mana kalau kita tak tahu, kita tak nak belajar, ada keadaan itu akan menjadikan na'udzubillah kita haram dan berdosa kan. Semoga kita dapat elakkanlah dan teruskan belajar, teruskan tahsin Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, itu tadi adalah lahnun jali ataupun kesalahan yang besar. Sekarang kategori kedua adalah lahnun khafi ataupun kesalahan yang ringan, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan kecil. Jadi apa hukum lahnun khafi? Hukumnya adalah makruh. Makruh. Dan yang termasuk dalam kategori lahnun khafi ini adalah kesalahan yang kebiasaannya melibatkan kesalahan tajwid lah. Nanti kita akan tengok apa contoh-contoh kesalahan yang kecil. Tetapi walaupun hukum dia makruh, walaupun hukum dia tidak berdosa, tetapi kalau boleh kita elakkanlah sebab buat perkara-perkara makruh. Ini kalau dah banyak-banyak sangat makruh, dia boleh jadi haram kan, na'udzubillah. Ini adalah dua jenis kesalahan dan hukum bagi qari, pembaca itu melakukan kesalahan inilah. Okey, seterusnya kita akan lihat apa jenis-jenis kesalahan yang nyata ataupun kesalahan yang berat tadilah ataupun kesalahan lahnun jali, kesalahan yang besar ini. Okey. Saya sediakan 10 situasi situasi di mana kalau kita buat keadaan ni dia akan jadi kesalahan yang besar dan na'udzubillah dia akan jadi berdosa lah kan kalau kita sengaja buat. Okay, yang pertama adalah ketika mana qari itu, pembaca itu dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil badalal huruf, dia menggantikan huruf. Dan contohnya perkataan qalbun. Dalam Al-Quran ada perkataan tentang qalbun, afimun qalbu. Qalbun ni maksud dia adalah hati kan, qalbun, qalbi, hati. Tetapi kalau kita tidak beri perhatian betul-betul pada huruf qaf ini dan kita tersebut huruf kaf, di mana dia akan jadi kalbun,
maka dekat sini dia akan dia telah dikira menggantikan huruf qaf dengan huruf kaf. Menggantikan huruf yang pada asalnya huruf lain diganti dengan huruf lain. Jadi kat sini hukumnya adalah dia termasuk dalam kesalahan yang besar. Sebab dalam bahasa Arab ni kalau kita tukar sahaja sesuatu, kita tambah, kita tukar huruf kan, sepatutnya qaf kita tukar ke kaf, maka dia akan membawa kepada maksud yang lain, maksud yang totally berbeza kan. Qalbun ini maksud hati kan? Tetapi kalau kita gantikan dengan kaf, kalbun, dia jadi anjing kan, anjing. So dalam Al-Quran ayat tentang athimun qalbuh, telah berdosa hatinya kan. Tapi bila kita tukar athimun kalbahu, dia akan jadi berdosa anjingnya. Jadi dia maksud dia kat situ dah tak sampai, dah lari daripada maksud yang sebenar lah. Sama juga macam perkataan alim kan? Alim, Allah itu maha mengetahui. Alimul hakim, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tetapi kita tukar kepada alim kan, mungkin kita tak sebut betul-betul ain ni tak masuk betul-betul dekat makhrajnya, kita tersebut alim, kita gantikan dengan hamzah. Alim ini maksud dia adalah pedih kan. Dalam Al-Quran banyak tentang azabun alim, azab yang pedih kan. Jadi kalau kita sebut alim sebagai alim dalam bacaan Quran, dalam doa-doa kita kan, kita nak minta berikan aku kepandaian ya Allah kan, ya alimul hakim, tapi kita sebut ya alimul hakim kan, yang pedih lagi maha bijaksana. Tak betul lah kan. So kat situ maksud dia sendiri akan lari. Sama juga macam alhamdu. Ini pentinglah perkataan alhamdu ini dalam surah Al-Fatihah, dalam rukun qauli solat kita. Jadi mana-mana bacaan-bacaan Al-Quran ataupun bacaan-bacaan yang termasuk dalam rukun qauli kita, kalau boleh kita sentiasa perbaiki kan. Bacaan takbir kita, Allahu Akbar, bacaan Al-Fatihah kita, bacaan tasyahud, bacaan tahiyat akhir kita, bacaan beri salam. Kalau bagi salam tu betul-betul kan Assalamualaikum kan, supaya dia tidak merubah maksud ataupun dia tak termasuk dalam kategori menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain ni lah. Sebab kalau kita tengok alhamdu maksudnya adalah segala puji bagi Allah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tetapi kalau kita tukar ha pedas kepada ha bulat ni, ha simpul ni, maksud alhamdu ini dia banyak maksud lah. Antaranya adalah zahaba, dia pergi, dia pulang. Ataupun maksud alhamdu yang lain adalah juga mata, mati kan. So daripada kita nak kata segala puji bagi Allah, dia pergi kepada maksud matalillah kan, matilah kepada Allah. Jadi ataupun pergilah kepada Allah. So maksud kat situ dia dah totally berbeza. Jadi kita hati-hati supaya kita tidak menggantikan satu huruf tu dengan huruf yang lain. Dan huruf ain, huruf alif, dan kenapa mungkin ada di antara kita yang selalu tersalah sebutkan ain dan hamzah, ha dan ha, disebabkan mungkin huruf ini adalah daripada makhraj yang sama, daripada tempat keluar yang sama. Dan ain dan hamzah, ha dan ha, empat huruf ni dia makhraj tempat keluar dia adalah di halqi, di kerongkong kan, kerongkong. Tetapi di kerongkong tu dia ada level dia ada tahap dia, di tengah kerongkong ke, di bawah kerongkong ke, ataupun di atas, tahap paling atas. So ain dan ha dia di tengah-tengah kerongkong, tetapi hamzah dan ha dia di kerongkong paling bawah. So kalau kita tak betul-betul menyentuh tengah kerongkong dan kita just lalu je alhamdu, alim, and kita tak sampai kepada tengah kerongkong ni, itu sebabnya kenapa kita mungkin tak dapat sebut ain dan ha ini dengan betul. Itu untuk kesalahan yang pertama lah, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Okay, kemudian kita pergi kepada kesalahan kedua, adalah menukar baris kepada baris yang lain. Menukar baris kepada baris yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah contoh dalam surah Al-Fatihah kita ada an'amta alaihim, an'amta alaihim. Tetapi kita baca mungkin terlalu laju sangat kan? Kita sebut an'amtu alaihim, an'amtu alaihim. An'amta, macam kita belajar tadi lah, kalau bahasa Arab ni ditukar huruf sahaja, dia akan mengubah maksud.
sama juga baris, dia tukar baris saja tanpa tukar huruf kan, dia telah mengubah maksud. Contohnya an'amta alaihim, kita nak kata yang telah engkau kurniakan nikmat kan, yang Allah telah kurniakan nikmat. Tetapi kalau kita ubah an'amtu alaihim, yang telah aku beri nikmat, kan? Siapa kita untuk beri nikmat kepada mereka kan? So hati-hatilah, jangan sampai kita tertukar baris. Contohnya ar-radha'ah, ditukar kepada ar-ridha'ah. Mungkin dia tidak mengubah maksud, tetapi perbuatan baris itu kepada baris yang lain itu dia terkategori dalam kesalahan yang jelas dan nyata lah. So kita kena belajar balik bagaimana sebutan setiap baris kan. Baris atas macam mana, baris depan macam mana, baris bawah macam mana, tanwin sebutan dia macam mana, so, supaya kita tak buatlah kesalahan-kesalahan yang mungkin membawa kepada kesalahan yang besar. Baik, kita pergi kepada kesalahan ketiga yang termasuk dalam kesalahan yang berat, iaitu membariskan huruf yang mati, membariskan huruf yang sukun, ataupun kita mematikan, kita sukunkan huruf yang berbaris. Okey, membariskan huruf yang mati, maksud dia adalah asal kalimah itu, huruf itu adalah mati kan, huruf tu sukun, tetapi kita bariskan dia, kita letakkan baris. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, an'amta alaihim, an'amta alaihim, kita terbaca an'amata, an'amata alaihim, an'amata alaihim. Mungkin baca terlaju sangat, dia terbunyikan huruf mim itu, ataupun dia bunyikan huruf nun, an'amta alaihim, an'amta alaihim. So tak bolehlah kita membariskan huruf yang mati. Sama juga macam Ar-Rahman kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ha tu kita terlebih sikit dia punya sebutan tu, dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita mutaharrikkan, terbariskan huruf ha yang sepatutnya dia adalah tanda sukun. So Bismillahirrahmanirrahim, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia terbariskanlah huruf ha itu. Dan itu ini adalah contoh lah, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin na'udzubillah kita terbariskan huruf yang pada asalnya adalah sukun. Okey, kesalahan keempat adalah kita mematikan, kita sukunkan huruf yang berbaris. Okay, contohnya sanawzuru as-sadaqata, ni pada asalnya sanawzuru as-sadaqata, kita tersukunkan ra ini. So maksudnya kita akan baca macam ni. Okey, kita sambung sanawzuru as-sadaqata, dia terbaca sanawzur, sanawzur as-sadaqata kan. Mungkin dah terbiasa sanawzur, unzur kan, tapi dia so dalam ayat ni pun dia terbaca sanawzur as-sadaqata, sanawzur, dia termatikan huruf yang pada asalnya berbaris. Dan sama juga macam Al-Azizul Hakim, Al-Aziz Al-Hakim, Al-Aziz Al-Hakim. So kalau kita nak sambung betul-betul, kalau kita nak matikan, kita matikan betul-betul kan, sanawzur as-sadaqata ataupun Al-Aziz Al-Hakim. Jangan kita nak sambung tapi kita tak nak sebut tanda dhammah ini kan, sanawzur as-sadaqata, tak bolehlah kita mematikan huruf yang pada asalnya berbaris. Itu adalah kesalahan yang keempat. Kita pergi kepada kesalahan yang kelima dan keenam, iaitu menghilangkan sabdu, menghilangkan tanda syiddah, dan ataupun dia menambah kan, sesuka hati menambah sabdu dan menambah syiddah. Contohnya dalam ya ayyuha, ya ayyuhallazi, banyak kan perkataan yang dalam Quran ayyuha. So kalau kita baca sabdu tu, pastikan kita betul-betul lah kita baca kan, beri tekanan betul-betul. Ya ayyuha, ayyuha. Sama juga macam dalam surah Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jangan kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukumnya adalah kita telah menghilangkan sabdu ataupun menghilangkan syiddah, dan menghilangkan sabdu itu kategorinya adalah kesalahan yang jelas. Kan, ataupun kita tengah baca Al-Quran kan, ya ayyuhal muzammil, muzammil. Dan kadang-kadang orang terbaca ya ayyuhal muzammil, muzammil. Dia terlupa untuk mensyiddahkan huruf zai itu. So beri perhatian betul-betul kalau kita baca, kalau ada sabdu, berikan hak sabdu itu kepada huruf tu. So al-muzammil, muzammil. Jangan baca ya ayyuhal muzammil, muzammil. Kan kita terlupa untuk sabdukan huruf zai. Dan contoh lain adalah was-siddiqin wasyuhada, was-siddiqin. Mungkin ada yang terbaca was-siddiqi, was-siddiqi, ataupun dia terbaca was-siddiqi, was-siddiqi. Dia terlupa untuk, dia tertinggal syaddah pada salah satu huruf yang ada syaddah tu lah. Jadi kalau kita baca, hati-hati jangan sampai kita tertinggal sebutan syaddah itu. Okey. Kesalahan ini adalah kesalahan menghilangkan. Kita pergi kesalahan yang sengaja pula menambah-nambah sabdu, menambah-nambah syiddah kan. Contohnya dalam Al-Quran tentang wadiyatum musallamah, wadiyatum musallamah. Tapi dia terbaca wadiyatum musallamah. Dengar bahasa Arab macam sedap kan? Wadiyatum musallamah. Tetapi bacaan ni adalah bacaan yang salah lah. Ikut betul-betul. Kalau tak ada sabdu, jangan kita pandai-pandai ataupun sengaja menambah sabdu pada perkataan itu. So bacaan dia akan jadi wadiyatum musallamah. Sama juga contoh lain, fiha laghiyah, fiha laghiyah. Ini dalam surah Al-Ghashiyah. Jangan kita baca fiha laghiyah, fiha laghiyah. Dalam bahasa Arab nampak macam sound dia betul kan, tapi sebenarnya tidak betul lah. Bagi hak yang sepatutnya kepada setiap kalimah itu, kalau tak ada sabdu jangan tambah, kalau ada sabdu jangan kita buangkan sabdu itu. So ini dua kesalahan ni adalah dua kesalahan yang termasuk dalam kategori lahnun jali ataupun kesalahan yang besar. Seterusnya adalah memanjangkan harakat huruf. Memanjangkan harakat huruf ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai isba'ul harakah. Kita sengaja memanjangkan harakat huruf pada huruf yang satu. Contohnya thumma, thumma, dia jadi thumma, thumma. Tak boleh lah kalau perkataan itu satu harakat, maka bacalah satu harakat. Jangan kita sesuka hati menambah-nambah harakat. Contohnya ajron, ajron. Jangan baca ajron, ajron. Tak boleh kan. Kalau kita nak baca, berikan hak yang sepatutnya lah kepada setiap huruf. Dan kaedah kira harakat ni, kalau ikut ulama tajwid, dia tak adalah spesifik. Satu harakat perlu berapa second, berapa saat kan. Kalau kaedah ulama tajwid ni, speed ataupun kadar kelajuan harakat itu diajar oleh para ulama dengan cara mengetuk jari kan? Mengetuk jari, ketuk jari kan, ataupun kalau kita mungkin selalu belajar, kita lipat jari kita kan, lipat jari. So adakah ada ketentuan kan, satu harakat mesti speed dia ada saat? Tidak juga, dia bergantung kepada cara bacaan individu masing-masing. Sebab dalam bacaan Al-Quran ini adalah tahap dia. Kan ada orang baca dengan hadar. Hadar ni maksudnya dia baca dengan laju. Biasanya orang-orang yang dah hafal Quran, dia nak murajaah, dia nak mengulang bacaan Al-Quran, so dia baca laju lah. Tapi masih lagi menjaga harakat itu. Masih lagi menjaga tajwid itu. So untuk kira harakat ni dia bergantung kepada individu masing-masing, tetapi jangan sampai kita terlebih-lebihkan harakat itu. Lagi-lagi pada perkataan yang satu harakat lah. Satu harakat pastikan baca laju ataupun baca yang betul-betul lah satu harakat. Seterusnya adalah kita membuang huruf mad. Kita membuang huruf mad pada perkataan yang pada asalnya ada huruf mad. Huruf mad ni ada berapa? Huruf mad 3 kan. Alif, waw,
dan ya. Alif, waw dan ya. So kalau kita sengaja membuang huruf mad, kesalahan ini adalah kesalahan yang berat, kesalahan yang berdosa kalau kita sengaja buat. Contohnya dalam Al-Quran ada kalimah tentang ada ayat tentang Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Tapi kita baca mungkin terlaju sangat kan, ataupun sengaja buang salah satu huruf mad pada ayat ini kan. Contohnya dia baca Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Sa ni dia pendekkan satu harakat. Ataupun dia baca mungkin Rabbi Musa wa Harun. Waw ni pun dia buang. Waw ni pun dia buang. Alif ni pun dia buang kan. Rabbi Musa wa Harun. Ataupun Harun ni kan. Harun ni dia buang huruf waw ni. Wa Harun. Wa Harun. Ataupun wa Harun. Wa Harun. Ataupun wa Harun. So kalau ada huruf mad, jangan kita buang lah. Ini untuk mad asli jangan sampai kita kurangkan kadar 2 harakat untuk mad asli itu. Dan jangan kita pandai-pandai buang huruf mad yang ada pada kalimah yang asalnya ada huruf mad lah. Dan contoh lain adalah la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Tapi dia mungkin baca terlaju sangat ataupun tak perasan kan. So dia baca la taghlu fi dinikum. La taghlu fi. Dia buang alif, dia buang huruf waw ataupun dia baca la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Dia terbuang huruf ya dekat sini. Ataupun la taghlu fi dinikum. Ya ni pun dia buang kan. So tak boleh lah kalau ada huruf mad pada asal kalimah itu, jangan kita sengaja buang. Okey. Ini untuk kesalahan yang ke 8, memancangkan harakat huruf dan membuang huruf mad. Seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang ke-9 dan ke-10, iaitu menambah huruf ataupun kalimah, menambah perkataan ataupun menambah huruf dalam bacaan yang pada asalnya tidak ada. Contoh yang selalu mungkin orang terkonfuse adalah perkataan allazi. Dalam Al-Quran banyak sangat perkataan tentang tetapi ada juga di beberapa tempat yang ayatnya adalah, perkataannya adalah wallazina. So kalau kita mungkin baca tak perasan ataupun baca laju sangat sampai huruf waw kan, yang pada asal ada tapi kita yang pada asalnya tidak ada tapi kita tertambah huruf waw kan. Allazina dia terbaca wallazina, ataupun khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Dalam Al-Quran banyak ayat tentang as-samawati wal ard, tentang langit dan bumi. Dan dalam Al-Quran juga banyak tentang as-samawati wal ard, langit dan apa yang ada di bumi. So kalau itu contoh kesalahan yang mungkin kita terbuat adalah khalaqas samawati wal ard. Ni ayat asalnya tapi kita terbaca khalaqas samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Dan dia dah tambah beberapa huruf, beberapa kalimah ataupun beberapa perkataan dah dekat sini kan. Khalaqas samawati wa ma fil ard. Wa satu perkataan. Ma satu perkataan. Fi satu perkataan. So dia dah tambah 3 perkataan dalam ayat yang sepatutnya tidak ada pun wa ma fi ini kan. So kalau baca dengan berhati-hatilah supaya khalaqas samawati ni as-samawati wa ma fil ard dan as-samawati wal ard terlalu banyak dalam Al-Quran. Sampai kadang-kadang kita baca kadang yelah, ya, kita mungkin rasa dah hafal ayat tu kan, tapi rupanya kita tertambah ataupun mungkin kita terkurangkan perkataan yang sepatutnya ada tapi kita tertinggalkan perkataan yang sepatutnya tidak ada, wa ma fi ni kita tertambah. Okay. So ini adalah kesalahan menambah huruf ataupun menambah kalimah dalam bahasa. Seterusnya adalah membuang huruf ataupun membuang perkataan dalam bacaan. Contohnya perkataan itu wallazina, tapi kita terbaca allazina.
So perhatikan betul-betul lah, kalau ada kita baca, kalau tak ada wa kita jangan baca. Contoh lain adalah faulaika, faulaika. Ulaika ni pun banyak dalam Al-Quran. So faulaika, kalau ada wa ulaika ke faulaika ke, baca betul-betul lah. Jangan kita baca ulaika saja kan, jangan kita tinggalkan waw ataupun fa itu pada awal kalimah. So sebab perbuatan membuang huruf ataupun membuang perkataan dalam bacaan ini dia termasuk dalam kategori kesalahan yang jelas. Dan contoh lain adalah la taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum. Dia terbuang huruf alif, ni sama macam contoh sebelum ni lah, dia terbuang huruf alif, dia terbuang huruf waw. Dan ini adalah kesalahan menambah huruf dan membuang huruf ni kesalahan beratlah. So kita perlu hati supaya kita tak buat kesalahan-kesalahan ini. Baik, okay, so itu dah habislah untuk kesalahan jelas ataupun kesalahan yang nyata. Kita ada keadaan tadi, so saya recap balik. Pertama tadi adalah kita menggantikan satu huruf dengan, seterusnya kita menukar baris, kemudian kita membariskan huruf yang mati ataupun kita mematikan huruf yang berbaris. Kemudian kita menghilangkan sabdu, menghilangkan syiddah ataupun sengaja menambah sabdu ataupun menambah syiddah. Kemudian yang ketujuh, memanjangkan harakat huruf, membuang huruf mad, menambah-nambah huruf ataupun menambah-nambah perkataan dalam bacaan, pun kita membuang huruf atau membuang perkataan dalam bacaan. Ini adalah 10 jenis kesalahan yang termasuk dalam lahnun jali, kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata, yang mana kalau kita buat hukumnya adalah haram dan berdosa. Baik, kalau ada soalan boleh terus unmute dan tanya ataupun boleh terus letak dalam chat box lah. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada jenis kesalahan yang kedua, iaitu lahnun khafi. Lahnun khafi. Lahnun khafi ini, khafi itu maksud dia adalah ringan ataupun tersembunyi ataupun kecil. Dan jadi hukumnya adalah makruh, dan contoh kesalahan ringan ini adalah berkaitan dengan tajwid. Tajwid ini contohnya yang termasuk dalam ilmu tajwid, yang termasuk dalam tajwid termasuklah makhraj huruf, sifat huruf, waqaf wa wasal, cara kita berhentikan, cara kita sambung bacaan kita, dengung kita cukup ke tidak. So ini semua adalah perkara-perkara tajwid yang mana kalau kita buat, dia tidaklah sampai tahap kesalahan yang berat, dia sampai tahap kesalahan yang kecil saja dan hukumnya adalah makruh. Tapi walaupun makruh, kita cuba untuk elakkanlah. Baik, contoh kesalahan yang ringan ataupun contoh kesalahan yang tersembunyi lahnun khafi ini adalah contohnya gunnah ataupun dengung yang tidak sempurna. Dan gunnah ataupun dengung ini harakatnya adalah dua harakat kan. So mungkin ada yang baca sepatutnya kita baca inna dua harakat kan. Inna kuntum dengung tu patutnya dua harakat kan. Falamma gunnah itu sepatutnya dua harakat, tapi kita baca inna kuntum falamma, dia satu harakat, dia tak cukup dua harakat kan. So itu adalah contoh kesalahan dengung yang tidak sempurna lah. Jadi itu adalah kesalahan yang. Dan satu lagi contohnya dalam gunnah ni kan, contohnya masa tu kita sesama ataupun hidung kita ni tak berfungsi dengan baik kan. So bila kita sebut inna, dia sengau sikit kan, dia tak dapat nak buat. Cuba puan-puan ataupun rakan-rakan semua try tutup hidung, lepas tu sebut inna kan, dia akan jadi inna falamma, dia jadi sengau sikit, dia tak dapat sempurnakanlah gunnah itu. So kalau berlaku situasi tersebut, dia adalah contoh kesalahan yang ringan lah, yang dimaafkan. Kemudian itu contoh dengung ataupun gunnah yang tidak sempurna. Kemudian kita pergi kepada harakat mad yang tidak sempurna. Harakat mad yang tidak sempurna ini adalah khususnya pada selain mad asli. Selain mad asli, mad lazim,
wajib, mad jaiz, mad iwad. Dan selain daripada mad asli, kalau harakat mad itu tidak sempurna, maka adalah contoh kesalahan yang ringan. Contoh wala dhalin, dan dhalin ini adalah 6 harakat dan hukumnya adalah mad lazim, mad lazim kalimi muthaqqal, dan mad lazim yang kalimah yang beratlah muthaqqalan. So wala dhalin itu kalau kita baca dalam solat kita dalam surah Al-Fatihah, ikan cukuplah wala dhalinan. Wala dhalin. Jangan baca, jangan kurangkan, jangan lebihkanlah. Kalau boleh cukupkan 6 harakat supaya Al-Fatihah kita sempurna, supaya rukun qauli kita sempurna dan solat kita sempurnalah. Sama juga macam alif lam mim kan. Alif lam mim. Pastikan cukup sempurna 6 harakat. Atau sawaun kan. Sawaun mad jaiz, mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. So sawaun cukupkan harakat dia, jangan kita kata 3 harakat contohnya. Sawaun. Kalau orang yang dah biasa dengar ataupun orang yang dah biasa baca, dia sedar bila bacaan dia tu sempurna harakat kan. Dia akan terbiasalah. Jadi harakat mad yang tidak sempurna, gunnah ataupun dengung yang tidak sempurna, dia termasuk dalam kategori kesalahan yang khafi, yang nipis. Kemudian kita pergi kepada contoh kesalahannya adalah sifat huruf yang tidak sempurna. Sifat huruf sempurna. Sifat huruf ini berkenaan dengan sifat ni termasuk dalam ilmu tajwid. So kalau kita tak sempurna ilmu tajwid kita, dia adalah kesalahan yang kecil lah. Contohnya dalam perkataan wal mustad'afina, biasanya orang terbaca wal mustad'afina, dia tertebalkan dot ini dan terlantunkan huruf dot. Kan, dia terlantunkan huruf dot. Apa maksud terlantun? Maksudnya adalah wal mustad'afina, dengar tak? Dalam bacaan saya ada kan. Wal mustad'afina. Sedangkan kita kena ingat huruf dot, sifat huruf dot bukan syiddah ataupun dalam bahasa Melayunya adalah bukan huruf yang melantun. Bukan huruf yang melantun. Apa contoh huruf melantun? Huruf yang melantun ni contohnya adalah huruf-huruf qalqalah lah. Huruf qaf, qa, ba, jim dan dal. So kalau kita baca huruf qalqalah ini biasanya kita akan baca iq, ij, id, ib. Kan? So dia ada lantunan ib, be, kan? Ib. Tetapi kalau huruf dot ini dia bukan huruf lantunan kan. Dia bukan huruf lantunan, dia huruf rakhawah. Dia huruf yang dia tekanan dia tu tak kuat lah, dia takkan sampai level melantun. So kalau kita baca wal bacaan yang sebenar adalah wal mustad'afina, dia tertahan. Dia tak ada sampai tahap kita terlantunkan wal mustad'afina, tab. Jangan ada sampai tab tu kan. Tu kita tak nak ada. Okay, sama juga contoh sifat huruf lain adalah wa man qala kan. Wa man qala dalam bacaan nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu qaf hukumnya adalah dalam hukum nun mati dia adalah ikhfa hakiki. Dan ikhfa hakiki ni bacaannya adalah dengung kan, dengung 2 harakat. Tetapi bacaan dengung tidak semuanya sama. Setiap dengung bunyi dia akan lain-lain. Dia ada bunyi yang tebal, dia ada bunyi yang nipis. So kalau kita belajar dengan lebih mendalam lah, wa man qala, qaf ini adalah huruf tebal. So bunyi dengung kita dia akan jadi tebal lah. Wa man qala. Apa maksud tebal, apa maksud nipis? Yang tu mungkin kita boleh belajar untuk kelas seterusnya. Tebal ni secara generalnya, tebal ini adalah apabila lidah kita atau rongga lidah kita memenuhi rongga mulut kita. Tetapi kalau nipis, mulut kita ni akan lebih relax, akan ke arah senyum. So wa man qala,
wa man qala, kita akan rasa mulut kita sedikit terangkat. Wa man qala, berbanding dengan contohnya zartahum ni, nun mati bertemu zal, nun mati bertemu zal. Okay, sama ikhfa hakiki kan, nun mati bertemu zal, nun mati bertemu qaf, dua-dua adalah ikhfa hakiki. Tapi bacaan bunyi dengung itu akan bunyi yang berlainan. Sebab apa? Sebabkan qaf ini adalah huruf tebal, qaf ini adalah huruf tebal dan zal adalah huruf nipis. So kalau kita baca nipis tu maksudnya dia akan jadi macam ni. Mulut saya akan ke arah senyum. Dan sebab zal adalah huruf nipis, huruf tarqiq kita panggil kalau dalam dalam tajwid. Dan tetapi itulah, ini adalah sifat-sifat di mana kalau kita mungkin tak belajar ataupun tak beri perhatian, dia adalah kesalahan, tetapi kesalahan dia tidaklah sampai level yang haram dan berdosa lah. Okey. Satu contoh lain juga adalah alhamdu. Alhamdu. Alhamdu ni nampak macam sikit ya, satu kalimah saja, satu perkataan, tetapi boleh jadi banyak kesalahan di dalamnya. Contoh tadi saya dah terangkan tentang di mana dia menukar ha kepada ha. Okay. Kesalahan seterusnya adalah apabila dia melantunkan huruf lam. Apa maksud melantunkan huruf lam? Maksud dia akan jadi macam ni. Alhamdu, alhamdu. Kalau eja bahasa Melayu kan, bacaan yang sebenar, kalau kita eja bahasa Melayu, dia akan jadi A-L-H-A-M, alhamdu kan. Tapi kalau kita melantunkan huruf lam, dia akan jadi, ejaan dia akan jadi A-L-E-H-A-M, okay. Alhamdu, alhamdu. So orang yang mungkin dia baca tak beri perhatian betul-betul, dia akan terbacalah alhamdu, alhamdu. Nampak macam betul kan? Tapi lam tu jangan kita lek-lekkan dia. Jangan ada lantunan pada huruf lam itu. Sebab lam bukan huruf melantun. So alhamdu, alhamdu, nipis saja. Alhamdu, jangan sampai dia terlantun. Sama juga macam wa idh qala, wa idh qala. Zal ini fokus kepada huruf zal. Sifat huruf zal dia adalah kalau kita belajar, insyaAllah untuk next class kita boleh belajar lah. Zal ini adalah huruf rokhawah. Rokhawah ini dia tidak melantun lah. Dia sama macam lam tadi, dia tidak boleh melantun. And so kalau kita baca melantun, bacaan tu akan jadi macam ni. Wa idh qala, wa idh qala. So jangan sampai ada the pada huruf zal. Wa idh qala. So bacaannya sepatutnya dia akan jadi wa idh qala, wa idh qala. Dia tidak ada the pada huruf zal itu. Sebab huruf zal, sifat huruf zal dia bukan melantun. So kalau kita tersilap dalam sifat-sifat huruf, itu juga adalah satu kesalahan. Itu juga adalah satu kesalahan dan kalau boleh kita tahsin lagi lah, kita perbaiki lagi. Contoh seterusnya yang saya nak bawakan adalah pada a'adharutahum dan tunziruhum. Fokus kepada huruf ra. Sebelum ni saya dah pernah sentuh untuk kelas sebelum ni. Ada situasi di mana ra perlu tebal, ada situasi di mana ra perlu nipis. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil tafkhim, ada tempat perlu kita tafkhim, ada tempat perlu kita tarqiq. Perlu tebal dan perlu nipis. So kat sini kalau dalam surah Al-Fatihah ni surah Al-Baqarah ayat ke-6 kan. Zarutahum am lam tunziruhum. Dia satu kalimah tu tapi dia banyak hukum dia lah. Contohnya kat sini kalau kita zarutahum, ra kita tebalkan. Apa maksud ra tebal? Maksudnya tadilah mulut kita, lidah memenuhi rongga mulut kita. Zarutahum, dan mulut kita sedikit muncung. Zarutahum berbanding dengan tunzirhum, zirhum, mulut kita ke arah nipis. Sebab ra dalam situasi ini adalah ra yang nipis. Dan itu sajalah untuk contoh kesalahan yang ringan, kesalahan yang tersembunyi. So saya bagi 3 situasi di mana gunnah dan dengung yang tidak sempurna. Yang kedua adalah harakat mad yang tidak sempurna dan juga sifat huruf yang tidak sempurna.
Baik. Dah nak 9:30. Okay. Seterusnya adalah kita pergi kepada dalil kewajipan membaca dengan tajwid. Okey, dalam hukum tajwid ini, dia ada dua situasi. Yang pertama adalah kita hukum belajar ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid. Yang kedua adalah hukum membaca dengan tajwid. Hukum membaca dengan tajwid. So hukum belajar ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Tak semua orang perlu belajar. Tetapi semua orang wajib membaca dengan tajwid yang betul. Ada dalil lah, ada beberapa dalil yang menyuruh kita untuk membaca dengan tajwid yang betul. Contoh dalam surah Al-Muzammil, au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Fokus kepada warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu, tartilkan bacaan Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Apa maksud tartil? Kalau Ibn Bahar ataupun dalam tafsir Mawardi disebut maksud tartil itu adalah apabila kita membaca mengikut aturannya dan susunan Al-Quran itu, dan jangan mengubah lafaz dan jangan mendahulukan ayat yang akhir pada yang awal ataupun kita mengawalkan ayat yang akhir pada awal ayat, ibarat aturan gigi yang kemas apabila asasnya sama dan tersusun rapi. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Bahar. So maksud tartib itu adalah apabila kita membaca dengan tajwid yang betul, kita baca tanpa ada kesalahan lah. Dan warattilil Quran, kalimah rattil, kalau kaedah bahasa Arab dia adalah fi'il amar. Fi'il amar ini maksudnya adalah fi'il kata perintah. Dan di mana sama juga macam Allah kata iqra bismi rabb, bacalah, iqra, bacalah, itu satu perintah kan, bacalah dengan nama Tuhanmu. So sama juga rattilil Quran, tartilkan bacaan Quran kamu, perbaiki bacaan Quran kamu. Dan ini adalah tentang kewajipan membaca dengan tajwid yang betul. Dan itu dalil yang pertama lah. Yang kedua kita ambil contoh hadis. Okey, hadis ni riwayat Bukhari. Okay, hadis ni riwayat Bukhari di mana Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Kan maksudnya seseorang yang mahir bil Quran, al-mahir bil Quran, seseorang yang mahir dengan Al-Quran bersama dengan safarah kiramil bararah. Kiramil bararah ni malaikat yang baiklah, malaikat yang kiram, malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran, dan bagi orang yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia berasa susah, maka untuknya dua ganjaran. Ada kelebihan lah kat sini kan, orang yang mahir membaca Al-Quran dia bersama dengan malaikat yang mulia kiramil bararah, dan orang yang baca dia tak pandai sangat baca tapi dia cuba untuk belajar kan, tak putus asa lah untuk belajar, maka kat situ dia mendapat dua ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah kerana dia membaca, dan ganjaran kedua adalah dia overcome dia punya kepayahan tu untuk membaca Al-Quran yang baik. Okey, kemudian ada hadis Bukhari tentang laisa minna man lam yataghanna bil Quran wa zada ghairuhu yajharu bi. Oh okey. Ini ada hadis lain riwayat Bukhari yang Nabi bersabda, bukan dari kalangan kami mereka yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. So sama-samalah kita membaca dan memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Dan itu sahajalah daripada saya untuk hari ini 9:27. Ada soalan ke tentang kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata, ataupun kesalahan yang nipis? Kalau ada soalan kita boleh bincangkanlah. Oh, saya baru perasan ada scammer.
Okey, ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, saya ada soalan untuk anda semua. Dan soalan ni siapa nak jawab, digalakkanlah untuk jawabnya, kita sama-sama berkongsi. Soalan saya kepada anda semua adalah logik ke orang yang tak belajar ilmu tajwid tapi dia dapat baca dengan tajwid yang betul? Sebabnya tadi kita belajar hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya tak semua orang wajib belajar. Tapi membaca dengan tajwid yang betul adalah fardu ain ataupun kita panggil wajib syara'an, wajib di atas setiap individu. So logik ke situasi itu ataupun possible ke untuk seseorang itu dia belajar, dia boleh baca Al-Quran dengan betul tapi dia tak belajar ilmu tajwid? Ada siapa yang ada pandangan tak? Miza ke, Cik Faziati ke, kalau ada nak bagi pandangan, lontaran idea, boleh ke seseorang itu dia baca dengan boleh ke seorang itu dia baca dengan tajwid yang betul tapi dia tak belajar ilmu tajwid? Oh, okey. Dia tak belajar kalau tak belajar tak tahulah kan. So dia kena belajar. Pada saya mungkin kita kalau kita orang yang susah nak ingat nama-nama apa orang kata yang tajwid punya ni kan. Macam hukum, nama-nama hukum, at least kita tahu cara baca pun okey kan. Macam tu logik tak tanya pada Ustazah? Maksudnya kita belajar cara bacaan yang betul. Mungkin ada orang yang dia susah nak ingat nama kan, dia belajar cara bacaan yang betul je. Then dia tahulah benda tu hukum dia macam mana. Cuma dia tak ingat nama lah. Harfi musaqqal ke apa ke kan. Macam dia susah nak ingat tu semua. Tapi dia tahu cara bacaan tu pada saya tu dah okey lah kan. Okey, satu pandangan lah daripada Cik Faziati. Ada yang lain tak nak bagi pandangan? Okey. Kalau tak ada, saya simpulkanlah. Apa yang Cik Faziati cakap tadi tu betul lah. Boleh sahaja untuk seseorang itu dia belajar cara sebut yang betul tapi dia tak belajar ilmu tajwid. Dan sebab itu yang dibuat oleh para sahabat dulu kan. Sebab dulu tak ada pun pembukuan ilmu tajwid. Tetapi cara belajar tajwid itu, cara belajar Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu adalah daripada kita panggil tariqah riwayah, cara riwayat. Riwayat ini maksudnya talaqi, kan? Dia bertalaqi, dia baca depan guru dia dan guru dia semak lah, ataupun guru dia baca dan dia ikut cara bacaan guru dia. So boleh sahaja untuk seseorang itu dia baca dengan tajwid yang betul tapi dia tak tahu pun ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid ni sangat luas kan, sangat banyak ada hukum mim mati, hukum nun mati macam mana, hukum bismillah wal isti'adzah, hukum bismillah dan hukum a'udzubillah kan, hukum wasal wa waqaf, hukum menyambung dan kita berhentikan bacaan. So dia banyak sangat. So kalau dia dapat baca sahaja pun dah cukup tanpa dia perlu tahu bacaan yang betul lah, hukum tajwid yang betul lah. So boleh sahaja situasi itu berlaku. Dia baca dengan betul tapi dia tak tahu pun ilmu tajwid. Itu sahajalah untuk perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf atas segala kesilapan. Kalau tak yakin, boleh saja untuk rujuk kepada asatizah ataupun guru-guru anda lah, guru-guru yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.